Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diberi peluang, kesempatan, kekuatan untuk bertemu kembali pada hari yang ketiga kelas pengajian Iqra' kita. Kita sudah pun berlalu 2 hari yang lepas, malam dan juga kemarin, kelas pengajian yang pertama dan juga kelas pengajian yang kedua untuk sesi pengajian Iqra'. Okey. So kita telah pun memasuki hari yang ketiga hari ini. Alhamdulillah, kita masih lagi diberi peluang, kesempatan, kesihatan untuk bertemu lagi hari ini. So hari ini kita akan kembali menyambung pengajian kita, pembelajaran kita, perkongsian kita dengan masih lagi di Iqra' 1, di Iqra' yang pertama. Kita akan menyambung kembali bacaan kita di muka surat yang ke-8 ke-8. Okey, alhamdulillah kita telah habiskan 7 muka surat sebelum ini pada kelas yang pertama dan juga pada kelas yang kedua yang lalu. Okay, alhamdulillah, hari ini kita terus menyambung bacaan kita pada muka surat yang ke-8. Okey. So bagi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang saya kasih sekalian, saya ucapkan selamat datang. Juga saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan saya pada malam ini. Okey. Bagi tuan-tuan yang bersama-sama dengan saya pada malam ini, saya mohon bantuan untuk sama-sama kita klik button share. Klik button share supaya kita boleh menyebar luaskan, memviralkan majlis ilmu kita pada malam ini, supaya kita boleh menyebarkan manfaat, kebaikan daripada kelas ilmu kita, pengajian ilmu Al-Quran kita ini kepada seramai yang boleh umat Islam di luar sana. InsyaAllah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini kerana Allah Ta'ala, dan ada ganjaran yang besar juga di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kelak, mudah-mudahan. Okay. So kita akan terus menyambung bacaan kita pada muka surat yang ke-8. Cuma ingatan saya ialah supaya, saya ulang lagi ingatan saya untuk hari yang ketiga ni, supaya kita lupakan bagi tuan-tuan yang sudah ada asas ataupun yang sudah boleh membaca Al-Quran, ataupun yang baru bermula di peringkat yang terlalu asas, baru start baru bermula, kita sekiranya kita sudah ada pengalaman yang lalu lah, zaman kanak-kanak dulu, kita memulakan kelas pengajian Al-Quran kita semasa kita di zaman kanak-kanak dulu menggunakan kaedah muqaddam dulu. So saya mohon supaya kita lupakan nostalgia silam kita bersama muqaddam, lupakan kaedah pembelajaran kita melalui muqaddam. Kerana melalui muqaddam dulu, pertama sekali kita akan belajar mengenal nama huruf. Kita akan belajar menyebut alif, ba, ta dan sampai ya, hamzah, ya. Kemudian kita akan belajar mengeja alif di atas a, ba di atas ba, kan. Okey, so kita lupakan kaedah itu. Okey. So kita pergi ataupun kita bermula hari ini, okey, dengan benda yang kosong, gelas yang kosong. Kita gunakan kaedah baru tanpa kita membaca nama huruf, tanpa kita mengeja bunyi huruf. Okey, kita terus pada bentuk huruf dan bunyi huruf terus. Kita spot, kenal pasti, camkan bentuk huruf berserta bunyi huruf. Dan yang paling penting, yang paling mustahil hari ini, yang kita nak betulkan sama-sama ialah kaedah membaca, melafazkan dan menyebut huruf hijaiyah dengan kaedah yang paling tepat. Okey, yang paling tepat. Okey, kita teruskan bacaan kita pada malam ini. Di muka surat yang ke-8. Okey, semalam di muka surat yang 7 kita sudah pun membaca huruf ini. Okey,
huruf yang bentuknya macam ni, ada palang ataupun baris di bahagian atas ni, kita bunyikan dia sebagai bunyi da. Okey, semalam saya dah terangkan pun kaedah menyebut huruf ini. So, saya tak nak ulangi lagi malam ini. Okey. So, bagi tuan-tuan yang terlepas sesi pembelajaran kita malam, boleh kembali tonton rakaman di Facebook page kita Syifa Talaki Musyafahah Al-Quran. Okey. Kita pergi pada bacaan huruf yang baru hari ini. Okey. Hurufnya bentuk seperti da. Ada palang yang sama, cuma bezanya dia ada titik di bahagian atas. Okey. Bentuk yang sama dengan bentuk da, exactly bentuk yang sama. Okey, juga ada palang yang sama, ada baris di bahagian atas ini. Kemudian bezanya ada titik. Okey, huruf ini juga saya gelarkan dia sebagai huruf kontroversi juga. Kerana apa? Kerana yang pertama, huruf ini tiada bunyi ataupun tiada sebutannya di dalam huruf vokal ataupun huruf konsonan kita dalam bahasa Melayu. Tak ada persamaan dengan huruf kita dalam bahasa Melayu. Yang pertama, yang kedua, yang lebih mustahak lagi, kerana huruf ini ialah antara huruf yang terlalu banyak kesalahan dan juga kesilapan yang dilakukan oleh orang-orang kita, orang Melayu khususnya. Sebab apa? Balik kepada yang saya sebutkan tadi, kerana huruf ini tiada dalam huruf sebutan huruf bahasa Melayu kita. Kerana itu, ini antara huruf yang selalunya dan kerap kalinya berlaku kesalahan dalam sebutan. Okey. Selalunya huruf ini, saya sebut huruf ini dibunyikan ataupun bunyinya bila dengan baris atas ini ada palang di bahagian atas ni, kita bunyikan dia sebagai bunyi za. Saya ulangi za. Okey, nanti saya akan tunjukkan dengan lebih detail. Tetapi kebanyakan daripada kita, selalunya kebanyakannya di kalangan, khususnya di kalangan pelajar-pelajar, saya membunyikan huruf ini dengan bunyi ZA, iaitu bunyi za. Saya ulangi bunyi za. Saya ulangi sekali lagi. Bunyi bacaan za, ZA, za bagi huruf ini adalah bunyi yang salah sama sekali. Okey. Bukan tidak tepat, tapi bunyi yang totally salah. Kerana bunyi za ada bunyi bagi huruf lain yang akan kita temui pada surat selanjutnya nanti. Okey. So, bunyi huruf ini ialah bukan bunyi za, tapi dibunyikan dengan bunyi za. Okey, saya tunjuk sikit demonstrasi bagaimana untuk kita menyebut huruf ini dengan tepat. Okey. Nampak persaingan jelas Okey. Huruf ini ada persamaannya dengan huruf mangkuk. Bayangkan huruf mangkuk, saya namakan huruf mangkuk huruf mangkuk yang ada titik 3. Yang kita dah baca pada muka surat berapa itu muka surat 3 yang lepas. Masa sesi kelas kita yang pertama dahulu. Okey. So huruf za, okey, starting point dia ataupun makhrajnya ataupun rumah hurufnya adalah sama dengan rumah huruf ataupun dengan makhraj huruf ataupun dengan starting point bagi huruf tha. Okey. So kaedah menyebut huruf tha ini ialah, kita bayangkan ni lidah kita. Okey. Sama juga keadaannya ataupun starting pointnya, permulaannya ketika kita nak melafazkan ataupun menyebut huruf tha. Okey. So kaedahnya ialah kita keluarkan mulut kita keluar sikit daripada mulut. Okey. Bayangkan ini bahagian gigi kita yang atas. Okey. Saya nak tunjukkan So, okey, saya kena tukar pose. Sengit sikit. Okey, nak tunjukkan Okey, bayangkan ini bahagian gigi kita Gigi. Ini bayangkan ini gigi, ini lidah. Okey. So, untuk melafazkan huruf ini ialah apa yang kita perlu buat, lidah kita perlu keluarkan sedikit daripada kawasan mulut. Okey. Kemudian gigi kita tak boleh keluarkan lah. Gigi kita dah memang melekat kat situ kan. Lidah kita je boleh keluar masuk Gigi memang statik kat situ. So, kita keluarkan lidah kita sikit daripada mulut. Bahagian gigi kita atas, gigi kapak kita tu akan menyentuh bahagian hujung lidah sebelah atas. Macam ni. Lidah kita, hujung lidah sebelah atasnya. Okey. So, gigi kita akan menyentuh bahagian ni. Okey. So, di situ. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Selamat datang. Mohon sahabat-sahabat, tuan-tuan perempuan muslim-muslimat yang baru sertai kita, saya mohon bantuan tuan-tuan sekalian, muslimin muslimat, untuk klik sama-sama, kita klik button share. Kita mohon semua klik button share supaya kita boleh menyebarkan, memviralkan, jemput lagi kawan-kawan kita, saudara mara kita kan, semua kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat datang. Okey, so kita sambung Saya teruskan. Sebab hari ni saya kena lebih pantas sebab saya ada kelas sesi one to one online 9.30 nanti. Okey, so saya kena sharp
saya kena berhenti 9.25 minit malam sharp. Okey, malam ni saya tak ada terlajak masa. Okey, saya teruskan kita nak cepat sikit malam ni. So hujung lidah kita keluar sikit daripada kawasan mulut. Okey, dia akan kena bahagian atas ni. Ni gigi bayangkan ni gigi kita akan kena bahagian ni. Okey, so kita akan tarik ke dalam, maka keluarlah bunyi za. Seulang tengok lidah. Okey, saya demo lidah akan keluar, kena di bahagian gigi atas. Okey, hujung lidah kita, hujung lidah atas hujung lidah. Bahagian hujung atas lidah, bahagian atas hujung lidah akan kena bahagian gigi kita yang tajam, yang tempat kita potong tu lah. Okey. Okey, tarik ke dalam dan bunyikan huruf za. Saya ulang za. Za, bukannya bunyi za. Za adalah bunyi yang salah. Bunyi tepatnya ialah letak dulu lidah kita di gigi tu. Okey. Sekeping lidah kita letak di gigi, tarik ke dalam dan lepaskan bunyi za. Okey. Jangan tergopoh-gapah. Jangan kita terlalu cepat sangat nak sebut huruf. Letakkan dulu lidah kita ke situ. Okay, ini untuk praktis untuk kita amalan, untuk kita praktis. Untuk kita latih lidah kita menyebut huruf ni dengan tepat. Hantar dulu lidah kita ke sana. Tarik ke dalam dan lepaskan bunyi za. Sikit saja bukan dia keluar. Itu dah banyak, dia sikit saja. Hujung lidah atas. Za. 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 Okey, boleh Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, kita sambung Kita terus. Muka surat yang tuan yang ada buku Iqra, boleh buka buku Iqra masing-masing sekiranya ada. Kalau tak ada, tak jadi masalah, boleh refer buku Iqra yang tertera pada kamera ni Okey. Jelas boleh baca kita baca sama-sama. Okey. Kita mulai daripada huruf yang pertama balik. Huruf yang kita dah baca semalam. Da, za. Da, a, za. Kho, da, za. A, ha, da. Ja, ha, za. Okey. Kho, ta, da. Tha, a, za. Ja. Saya ulang Sorry. Ja, ha, kho, za, ba, ha. Ha, da, tha. A, kho, za. Da, a, za. Kho, da, za. A, ba, ta, tha. Ja, ha, kho, da, za. Okey, boleh tuan-tuan Okey, alhamdulillah. Okey, kita pergi ke muka surat yang seterusnya, muka surat yang ke-8. Okey, di muka surat 8 Okey, muka surat 8 kita akan bunyikan huruf ini, bentuknya macam apa nak cakap macam parang Ada palang di bahagian atas ataupun kita namakan baris di bahagian atas Huruf ini kita akan bunyikan dengan bunyi ra. Okey. Kita nak hati-hati dua keadaan. Jangan bunyinya terlalu nipis. Okey, kadang-kadang ada yang mengaji saya, dia bunyikan huruf ni bunyi ra, R-A, ra. Okey, itu bunyi yang salah Ada pula yang membunyikan dengan bunyi yang terlalu tebal dan bulat. Ro. Okey. So tak perlu sampai tahap macam tu. Okey. Kita duduk baca dia di tengah-tengah antara ra dan ro. Okey, kita bunyikan dia dengan bunyi ra. Okey. So untuk menyebut huruf ni, saya rasa ini tak ada isu sangat Yang ni tak ada isu sangat. Dia tak sekontroversi huruf tadi lah. Ni jarang berlaku isu. Untuk menyebut huruf ni, cuma saya sebut secara ringkas, hujung lidah kita akan menyentuh bahagian langit depan. Okey, bayangkan gigi kapak kita. Okey, gigi kapak naik pada gigi, lepas pada gigi kapak, gigi atas kita tu ada gusi. Atas sikit daripada gusi kita panggil kawasan langit depan dalam bahagian mulut kita. Hujung lidah kita akan sentuh bahagian langit depan dalam mulut. Okey, maka keluarlah bunyi ra. Okey, ra. Okey, kita sambung bacaan Da, za, ra. Kho, za, ra. Ra, ha, da. Ja, ra, za. Ra, ha, tha. Ta, za, ra.
ba, ro, da, kho, ro, ja, ha, dha, ro, ba, ro, ta, kho, dha, ha, ja, ro, a, ba, ta, tha, ja, ha, kho, da, dha, ro. Okey, alhamdulillah. Kita pergi kepada muka surat yang seterusnya, muka surat 10 Okey, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada muslimin muslimat yang baru bersama dengan kita malam ni. Okey, bagi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang baru masuk ke dalam kelas kita Bilal ni. Okey, saya mohon bantuan kerjasama tuan-tuan puan-puan, sekiranya boleh klik button share untuk sama-sama kita berkongsi kan. Berkongsi majlis ilmu ni kepada seberapa ramai yang boleh, sahabat-sahabat kita, kaum muslimin di luar sana insya-Allah. Okey. Seterusnya, kita pergi pada huruf yang seterusnya. Huruf yang kita dah baca pada muka surat tadi dibunyikan sebagai bunyi ro. Okey? Ro. Okey. Okey, kemudian kita pergi pada huruf sebelah. Bentuknya sama je macam huruf bentuk ro, exactly sama, baris ataupun ada palang yang sama di bahagian atas. Bezanya ialah ada titik. Okey, huruf ini adalah huruf yang kita nak bunyikan sebagai dengan palang di atas ni, bunyinya adalah bunyi za. Za. Okey, masih ingat lagi tak tadi kita ada jumpa huruf yang ni kan? Okey. So ini adalah bunyi bagi huruf bunyi bagi huruf ni adalah bunyi za. Za. Yang mana kebanyakan pada orang kita membunyikan bunyi huruf za bagi huruf ini dan juga huruf ini. Kebanyakan daripada kita. Hati-hati kerana huruf ni ada dalam surah Fatihah. Kesalahan menyebut sebutan huruf ni dengan tepat menyebabkan berlakunya kesalahan dalam bacaan surah Fatihah. InsyaAllah kita dah bincang masa kelas yang pertama hari Khamis dan Jumaat. Khamis dan Jumaat minggu lepas. Kita dah bincang hati-hati. Kesalahan menyebut huruf za dengan tepat akan menyebabkan kesalahan bacaan Al-Fatihah. Kerana kebanyakan orang yang saya temui, pelajar-pelajar yang saya temui, kebanyakan orang yang saya temui akan membaca huruf ini dengan bunyi za. Ini pun za. Hati-hati sedangkan yang bunyinya za hanyalah huruf ini. Za, yang ini bunyinya za. Boleh beza bunyi? Boleh bezakan Saya ulang za, za. Za, za. Ada beza bunyinya. Sebab apa beza bunyi? Kerana dua huruf yang memang totally berbeza. Ada bunyi macam dekat-dekat sama, tapi kaedah menyebutnya dan bunyinya memang ada lari sikit. Tak sama. Sebab dia dua huruf yang berbeza. Okey, kita teruskan bacaan. Ro, a, za. Za, ro, za. Za, da, ro. Za, kho, za. Za, ha, da. Tha, ro, za. Kho, ro, ja. Ta, za, da. Ba, za, ro. Tha, ha, dha. Okey. Ja, a, kho. Za, a, za. A, ba, ta. Tha, ja. Ha, kho, da, dha, ro, za. Okey, alhamdulillah. Kita habis muka surat yang ke-10. Okey, kita sambung lagi bacaan kita ke muka surat sebelahnya, itu muka surat 11 Okey, muka surat 11. Okey, ini huruf yang tak ada masalah kebanyakan daripada orang kita membaca huruf ni dengan tepat. Okey. Bentuk yang macam ni, bergigi-gigi ni, kemudian ada ekor yang gemuk sikit belakang ni, ada pelang ataupun baris di bahagian atas, kita bunyikan sebagai bunyi sa. Saya ulang sa. Macam bunyi S Okey. Cuma kadang-kala, bukan kadang-kala lah, kerap kala, kebanyakannya, selalunya kesalahannya bacaan yang berlaku ialah apabila kita membunyikan huruf ini. Nampak biasanya huruf ini tak ada masalah, tak ada isu. Kerana memang kebanyakan daripada kita boleh membunyikan, boleh membaca huruf ini dengan tepat sekali. Iaitu bunyinya sa. Masalahnya,
kebanyakan daripada orang kita, okey, yang saya temui akan membaca huruf ini juga bunyinya sebagai bunyi sa. Okey. Ini sa, ini pun sa. Okey. So ini sa betul dah. Ini sa yang salah. Kerana apa salah? Bunyi yang berbeza. Makhraj yang berbeza. Okey. So ini adalah bunyi menghampiri bunyi huruf S. Baris atas dibunyikan dengan bunyi sa. Yang ini kita bunyikan sebagai bunyi, kita dah bincang panjang lebar masa kelas kita yang pertama, 2 hari lepas. Ini kita bunyikan dengan bunyi sa. Saya ulang sa, sa. Yang ini sa, 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 sa. Bunyi yang sangat berbeza sangat beza. Okey, kita sambung bacaan kita. Okey. Za, a, sa, za, ro, sa, sa, kho, dha, ha, sa, da, sa, kho, tha, ja, za, ro. Okey, seterusnya sa, ba, ta, dha, ro, sa, sa, kho, dha, za, ha, da, sa, ja, tha, a, ba, ta, tha, ja, ha, kho, da, dha, ro, za, sa. Okey, alhamdulillah. Kita ulang sekali lagi Saya undur. Kita masuk segi Arif, segi Agustan. Kita cuba sama-sama. Sa, za, ro, dha, da, kho, ha, ja, tha, ta, ba, a. Okey, alhamdulillah. Okey, kita dah pun tamat kelas kelas pengajian kita malam ni. Seperti mana yang saya sebut di awal tadi, hari ni kita tak dapat nak lajakkan masa kerana 9.30 nanti saya ada sesi kelas one to one secara online. Okey, so saya mohon maaf. Ni kita terpaksa berhenti lebih awal daripada biasa lah. Semalam kita boleh lajak juga. Kemarin kita boleh lajak juga sampai 9.45 minit. Hari ni minta maaf sebab saya ada janji lepas ni. Saya ada sesi malam esok pun sama. Hari ni Selasa, esok Rabu. Saya ada sesi pengajian one to one secara online. Okay. So malam esok pun sama. Kita terpaksa berhenti lebih awal. Lebih kurang macam ni lah. 9.45 kita kena berhenti. Okay, apa pun tak kisah. Alhamdulillah, sekurang-kurangnya malam ni kita telah pun berjaya menamatkan berapa muka tadi 8, 9, 10, 4 muka surat. Alhamdulillah. Hari ni kita dah pun berjaya mengulang kaji, membaca bersama-sama 4 muka surat. So ada berapa huruf? 1, 2 3, 4 huruf 4 huruf. Alhamdulillah, hari ni kita dah sama-sama ulang kaji. Sama-sama kita dah betulkan cara membunyikan, cara menyebut, cara melafazkan 4 huruf hijaiyah dengan kaedah ataupun dengan cara bacaan yang tepat berdasarkan kepada makhraj huruf yang sebenar. Okey, alhamdulillah. Okey. So insya-Allah kita akan bertemu lagi malam esok. Esok Rabu Rabu. Okey. Rabu 15 pula 22. InsyaAllah esok kita akan bertemu lagi hari Rabu 22 April. Waktu yang sama insyaAllah jam 9 malam. Okey. Mohon kerjasama tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat supaya dapat memviralkan menyebarkan, sama-sama share perkongsian kita, majlis ilmu kita, rakaman video kita ni supaya lebih ramai lagi kawan-kawan, saudara mara, jiran tetangga kita, office mate, school mate kan, boleh mendapat manfaat daripada majlis perkongsian ilmu kita ini insya-Allah. Okey. So seperti mana biasa, 2 perkara yang saya nak highlight. Yang pertama sekali, saya sebelum kita berakhir, saya mohon jutaan kemaafan sekiranya ada kesalahan, kekurangan. Mohon bagi teguran Saya bersedia menerima sebarang teguran. Kalau ada kesalahan, tolong tegur saya secara personal. InsyaAllah kita sama-sama perbaiki. Mungkin ada tersasul ke tersilap sebut ke, mohon teguran daripada muslimin dan muslimat sekalian. Okey.
Yang pertama. Yang keduanya seperti mana biasa juga saya ucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat sekalian kerana sudi bersama-sama dengan saya di kelas sesi FB Live yang kelima sebenarnya. Tapi dalam kelas pengajian yang ketiga untuk sesi kelas pengajian Iqra' kita ni insya-Allah. So insya-Allah pada malam esok kita akan berjumpa dalam sesi FB Live yang ke-6 FB Live yang ke-6 tapi sesi yang keempat untuk kelas pengajian Iqra'. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi esok malam 22 April Rabu waktu yang sama insyaAllah pukul 9 malam. Harap dapat sampaikanlah informasi kelas kita ini kepada rakan-rakan kita kat luar sana supaya lebih ramai lagi yang dapat bersama-sama dengan kita pada malam ni, pada malam esok insyaAllah, supaya kita bersama-sama mendapat manfaat dan akhirnya kelak mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kita berakhir setakat ini. InsyaAllah kita jumpa malam esok 9 malam. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa esok malam insyaAllah.